Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4.78 Tachahau Vanakkam. Waalaikumsalam Falkoban Ayen 97. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian Yang mulia Raja Petra juga ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mazwan Lahi, waalaikumsalam. Fauzi, waalaikumsalam Fauzi. Ideawork.my, waalaikumsalam. Nerepuda, evening bangsa keramat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam. Zakaria Senapi, waalaikumsalam. Dizul Chelsea, Topik KBB, waalaikumsalam. Share lo. Share lo tuan Lee Cooper, waalaikumsalam. Hairul Amri, Hamzan, waalaikumsalam. Aziz Sinin, waalaikumsalam. Datuk Azwan Din, ada di sini. Salam 4.78. Ya, Kasalili, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian Ayah Om, waalaikumsalam. Dia kacau. Syam Dek Narong, waalaikumsalam. Jeman Maceh, waalaikumsalam. Nak selamatkan Malaysia daripada siapa? Daripada insan bernama Anwar Ibrahim. Saya cerita. Zaima, waalaikumsalam. Haifar, waalaikumsalam. Haifar. Teruskan perkongsian Zulkifli, waalaikumsalam. Share dulu. Terduduk, waalaikumsalam. Makyo, waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat Allah, amin. Ziman, waalaikumsalam. Okey, saudara, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam. Teruskan perkongsian tuan-tuan. Petang tadi, mukadimah saya, petang tadi saya menyertai selepas solat jemaat, menyertai satu solidariti Free Palestine yang bergerak ke Kedutaan Amerika Syarikat bersama-sama dengan rakan NGO, NGI dan beberapa kepimpinan politik yang turut serta untuk menghantar memorandum bantahan kepada Amerika yang menyokong kepada tindakan yang dibuat oleh Israel, iaitu satu jenayah perang yang telah pun berlaku bukan baru tahun ni, dah berlaku sejak sekian lama. Jadi tuan-tuan, semasa kepimpinan masuk ke dalam, saya sempat untuk saya berhajat sebenarnya nak naik atas lori. Itu berucap tapi ramai sangat Tapi tak apalah, dapat Lord Hiller rasa jugalah berucap macam Anwar Ibrahim pakai Lord Hiller. Jadi saya dinasihatkan oleh rakan tadi, dia kata jangan buat live. Kalau buat live ni takut lagi akaun kena ban. Jadi saya pun tak buat live lah. Jadi saya ada record video kat VTT, tuan-tuan boleh pergi tengok kat VTT saya. Tapi tak apa, saya akan ulang apa yang saya cakap sebagai mukadimah pada malam ni. Jadi teruskan perkongsian saudara. Jadi tuan-tuan, saya nak ulang, pemimpin Islam tidak boleh hipokrit dan menggunakan isu Palestin semata-mata untuk meraih sokongan orang Islam daripada segi politik semata-mata.
pihak kerajaan Madani perlu berkeras dalam isu apartheid dan juga genocide yang dihadapi oleh rakyat Palestin sejak sekian lama. Rejim laknatullah Zionis Israel telah sekian lama menumpahkan darah dengan sesuka hati mereka kerana mereka ini dilindungi oleh kuasa-kuasa besar yang menghalalkan tindakan mereka. Hal sebegini berlaku kerana umat Islam di seluruh dunia dan seluruh Malaysia tidak bersatu hati dan senada untuk membela nasib rakyat Palestin. Sebaliknya, sekian lama isu Palestin ini hanya digunakan untuk meraih populariti semata-mata. Dan secara peribadinya, saya sebagai seorang rakyat Malaysia mendesak Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyatakan dengan jelas pendirian Malaysia berkenaan dengan kekejaman yang berlaku di Palestin, di mana kepimpinan negara yang ada sekarang ini kelihatan lemah daripada sudut zahir dan batinnya, yang tidak berani mengkritik secara terbuka tindakan kejam dan zalim yang dilakukan oleh rejim laknatullah Zionis Israel. Jadi itulah apa yang saya ungkapkan pada petang tadi pada sahabat-sahabat di sana. Dan saya juga mengharapkan kita tidak menjadi umat Islam ataupun kepimpinan Islam yang hipokrit, yang kata yang menjadikan isu Palestin ini sebagai satu upacara tahunan untuk orang kata apa ni, untuk berarak dan untuk orang kata apa, turun ke jalanan. Jadi isu Palestin ini harus diteruskan sehinggalah kita mendapat keadilan untuk rakyat Palestin. Dan kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita bahawa Israel ini bukan sebuah negara. Sebab saya ada tadi dengar ada budak muda buat video. Dia kata negara Israel telah menghentam Hamas di Palestin. Saya nak bagi tahu, kita tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Sejak daripada tahun 1974, kita tak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Macam mana ada seorang orang Islam Melayu boleh mengatakan bahawa negara Israel? Dan ada juga dalam ucapan-ucapan yang saya dengar, mereka mengatakan bahawa negara Israel. Kita tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Yang kita iktiraf adalah tanah yang mereka duduki sekarang ini adalah negara yang namanya Palestin, yang telah pun merdeka, dan kemudiannya mereka ini telah pun merompak dan telah masuk ke dalam negara tersebut dan orang kata apa ni, menyisihkan rakyat yang berada di Palestin, mencuri harta mereka, tanah mereka dan sebagainya. Kita perlu ingat bahawa Israel bukan sebuah negara. Okey tuan-tuan, itu mukadimah dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan share tuan-tuan. Sekarang ini ada naratif yang dimainkan oleh sesetengah pihak, konon-kononnya untuk menegur ahli Parlimen Perikatan Nasional. Namun apa yang kita lihat adalah jelas. Niat mereka itu kita nampak sangat jelas, bahawa ada usaha untuk memburukkan ahli Parlimen Perikatan Nasional demi kepentingan politik semata-mata. Ada beberapa pihak yang tidak seteru dengan Perikatan Nasional sebelum ini. Malah ada pihak yang mana mereka ini telah pun kalah dalam PRU 15 sebelum ini, sedang bergiat membina naratif seolah-olah ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak
kompeten dan sesuai berada di dalam Dewan Rakyat. Ada sesetengah lagi mereka betul ikhlas untuk bersama-sama dengan kita. Naratif ini akan merosakkan hubungan yang telah pun terbina di antara Perikatan Nasional dengan beberapa NGO, NGI dan juga parti politik yang ingin bersama-sama dengan PN untuk menentang Anwar Ibrahim. Jadi sesiapa yang bermain dengan naratif ini hanyalah dengan hasrat ataupun dengan niat untuk memecah belahkan ikatan ukhuwah yang telah pun terbina. Dan saya dapat lihat bahawa niat mereka ini adalah untuk membina naratif kononnya, untuk memperkukuhkan parti politik ataupun kepimpinan politik yang mereka sokong bagi menuju PRU ke-16 kelak. Jadi mereka membina naratif mengatakan bahawa rakyat Malaysia salah pilih kepimpinan Perikatan Nasional, sepatutnya pilih kepimpinan yang lain yang akan membawa suara mereka di dalam parlimen. Saya ingin berpesan kepada mereka yang mungkin ada niat ini. Saya nak bagi tahu bahawa hentikanlah propaganda anda kerana anda akan menyebabkan Anwar akan semakin kukuh dan segala perjuangan yang ada kepentingan terhadap sesuatu perkara pasti akan menemui kegagalan. Jadi tuan-tuan teruskan perkongsian. Saya pun lupa nak share. Saya share. Okey ya. Yang lain share juga, teruskan perkongsian. Okey tuan-tuan Suara okey tak suara? Mak Apek Longsi, ya betul saya nampak ya. Berhati-hati ya. Kita berpesan awal kepada mereka, jangan mereka melebih-lebih. Suara tak ada, keluar masuk balik sehari ada. Keluar masuk balik sehari ada. Okey ya. Saya ingin mengatakan di sini kepada masyarakat ataupun rakan-rakan yang tengok live saya, Ahli Parlimen Perikatan Nasional pada hari ini yang terdiri daripada suara mute. Masalah ni platform satu lagi ni. Ada keluar masuk balik. Alright Saya ingin katakan di sini, Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang terdiri daripada Parti PAS dan Bersatu yang ada pada hari ini sangat digeruni oleh kerajaan Madani sekarang ini. Jangan mereka kata, Ahli Parlimen PAS dengan Bersatu yang ada kat dalam Parlimen hari ini tak bawa suara rakyat. Anwar Ibrahim tak gerun dengan mereka. Kamu hanya tengok dalam TV. Saya adalah pegawai di Parlimen. Yang mana lebih tahu? Saya lah lebih tahu. Saya nak bagi tahu, memang Anwar Ibrahim gerun dengan Ahli Parlimen daripada PAS dengan Bersatu pada hari ini. Buktinya apa, saudara? Buktinya tuan-tuan boleh tengok. Beberapa orang menteri daripada kerajaan Madani hari ini pernah lari keluar dewan sebelum sempat menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dan termasuk jugalah Perdana Menteri. Yang ni seantero Malaysia tahu apabila diumumkan oleh Speaker Dewan Rakyat. Sebelum ni saya cerita, tuan-tuan tak percaya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong saya, dia bagi bukti. Sebab sebelum ni saya cerita, dia kata betul ke? Mana ada limit soalan? Geng Papa Non bagi tahu. Dia kata, siapa nak tanya soalan, tanya saja kepada Perdana Menteri. Dan bukti ada pada baru-baru ini semasa mulanya persidangan Speaker Dewan Rakyat
yang di-Pertua Dewan Rakyat sendiri mengatakan bahawa Perdana Menteri hanya membenarkan limited 3 soalan saja yang boleh ditanya oleh pihak pembangkang. Hanya 3 soalan saja, saudara, yang dibenarkan tanya kepada Perdana Menteri. Sekiranya 2 daripada kerajaan tanya, maka pembangkang cuma boleh tanya 1 soalan saja kepada Perdana Menteri. Sekiranya kerajaan 3 tanya soalan, maka pembangkang tak boleh tanya soalan. Sebab apa? Sebab dilimitedkan hanya 3 soalan saja yang boleh ditanya kepada Perdana Menteri. Inilah bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan Madani pada hari ini sangat takut nasional yang ada kat dalam Dewan sekarang ini. Tak gerun macam mana sampai ada benda-benda yang pelik-pelik. Tak boleh buat live, tak boleh tanya soalan lebih daripada 3 soalan. Dan saudara, saya nak bagi tahu kat sini, keadaan seperti ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Belum ada sejarah dalam kerajaan di Malaysia Perdana Menteri menghadkan soalan ataupun menteri lari keluar dewan. Ini menunjukkan bahawa ahli Parlimen Perikatan Nasional pada hari ini sangat digeruni oleh menteri dalam kerajaan termasuk Perdana Menteri mereka sendiri. Mungkin rakyat tak lihat ahli Parlimen Perikatan Nasional ini bertengkar. Itu yang mereka katakan seolah-olah ahli Parlimen Perikatan Nasional ini diam. Sebab tak jadi macam Jelutong. Sebab tak jadi macam Howard Lee. Sebab tak jadi macam Hulu Langat. Saya nak bagi tahu kepada saudara, dalam era modernisasi sekarang ini, rakyat khususnya anak muda, dia tak mau tengok manusia-manusia macam Hulu Langat, macam Howard Lee, macam Jelutong, seolah-olah seperti ahli parlimen yang tidak bertamadun dan tidak ada adabnya. Dalam era modernisasi dan era intelektual ini, fakta lebih utama, bukannya pertengkaran ataupun perbalahan peraturan-peraturan mesyuarat yang tidak membawa manfaat kepada rakyat. Dan tuan-tuan boleh rujuk kenyataan mantan Ketua Pemuda UMNO semasa zaman Khairi Jamaluddin. Dialah Ketua Pemuda UMNO pada waktu itu. Dan KJ adalah orang yang selalu berhadapan dengan Anwar Ibrahim semasa Anwar menjadi Ketua Pembangkang. Dan di dalam keluar sekejap, Khairi Jamaluddin pernah mengatakan dan berpesan. Dia kata kalau nak berhadapan dengan Anwar Ibrahim, bukan berhadapan secara emosi, tetapi dengan menggunakan fakta. Sebab apa, saudara? Sebab Anwar tidak mudah termakan dengan permainan emosi, ataupun dia tidak mudah koyak. Walaupun ahli parlimen Putrajaya memanggil dia sebagai seorang liwat di dalam Dewan Rakyat, tetapi dia tak langsung menunjukkan reaksi yang mengatakan dia koyak dengan ayat ataupun perkataan liwat yang dikenakan ke atas dia. Walaupun ada tindakan-tindakan yang dibuat di luar, tetapi kalau kita tengok dalam Dewan, dia boleh kontrol emosi dia. Namun orang seperti Anwar Ibrahim ini, dia takut dengan perkara-perkara yang bersifat fakta, yang berkaitan dengan fakta. Kerana Anwar adalah seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas. Dia adalah seseorang yang spin banyak, yang tidak berpegang kepada fakta, tetapi lebih kepada spin untuk tujuan propaganda semata-mata. Jadi nak berhadapan dengan Anwar ni, tak boleh guna emosi, kena guna fakta. Sebab tu bila ahli Parlimen Perikatan Nasional membangkitkan isu-isu fakta, dia lari keluar dewan. Ada satu kes, saya tak ingat persidangan yang keberapa. Masa tu Datuk Seri Syahidan
nak bawa satu usul. Speaker kata selepas Anwar berucap, maka lepas itu dia akan bagi laluan. Anwar habis je berucap, dia tutup fail dia dan lari keluar dewan. Dan orang kata pada waktu tu salah speaker, sebab speaker tak bagi laluan. Tapi kalau kata tuan-tuan duduk live kat dalam dewan tu, tuan-tuan boleh nampak bahawa Anwar lari keluar dewan. Usul DNAA. Dia terus tutup fail, dia naik ke atas, terus belah macam tu sahaja. Jadi, dia tidak boleh berhadapan dengan perkara-perkara fakta. Jadi, sebab itulah kalau kita tengok, daripada sudut Perikatan Nasional, semasa mereka nak bertanding sebagai ahli parlimen, diletakkan had bukan terhadap mereka punya popular mereka, tetapi syarat utama untuk menjadi ahli parlimen Perikatan Nasional adalah memegang ijazah. Itu syarat pertama dia. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ada degree, orang yang memegang kepada fakta. Sebab itulah Anwar gerun. Jadi saudara, saya mencadangkan kepada saudara untuk melihat. Dan tolong share lagi tuan-tuan. Siapa tiba-tiba dia drop pula dah kan. Di satu lagi platform dia naik, di satu lagi platform dia turun. Saya pun pelik kan. Jadi tuan-tuan share lah. Saya mencadangkan kepada saudara untuk melihat perbahasan. Dan perbahasan yang diucapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Perbankan. Tuan-tuan boleh lihat sendiri bahawa beberapa fakta yang telah pun diketengahkan, yang mana Anwar dalam pembentangan belanjawan dia tidak bercakap soal fakta, tetapi mengucapkan sesuatu yang merapu sahaja. Dan saya mencadangkan saudara untuk tengok ulang tayang. Selalunya apabila Ketua Perbankan berucap, mesti ada ahli parlimen kerajaan akan bangun dan mengacau perbahasan tersebut. Kenapa tidak ada pihak yang bangun untuk tanya soalan kepada Datuk Seri Hamzah? Kecuali soalan yang merapu lah. Dia tanya pasal judi tu kan. Seorang tu ialah tanya. Kenapa tidak ada seorang pun yang bangkit untuk bertanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun mencelah ayat yang sebetulnya mencelah? Sebab apa tidak ada, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Mereka tidak berani untuk bangun dan mencelah kerana mereka tidak boleh berlawan dengan fakta-fakta yang diberikan oleh Ketua Perbankan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan apabila Tok Guru Haji Adi Awang berucap pun, mereka tidak boleh mencelah. Dan kalau mereka mencelah pun, mereka hanya nak mengganggu masa perbahasan. Tanya soalan pelik-pelik, tanya pasal liberal, tanya pasal 8P22, tanya, mereka tidak mengikuti kepada perbahasan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka tidak boleh berlawan dengan fakta yang diberikan dan mereka hanya bertindak di dalam Dewan Rakyat untuk mengganggu masa agar tidak sampai poin yang boleh disampaikan oleh ahli parlimen Perikatan Nasional. Dan saya nak bagi tahu kepada saudara sejarah dalam Malaysia. Sejarah dalam Malaysia, kali yang pertama Ketua Perbankan dan Ketua Parti berucap, tidak ada celahan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Dulu Lim Kit Siang berucap, kena kacau. Anwar berucap, kena kacau. Mat Sabu berucap, kena mencelah. Disuruh disemak fakta. Tuan-tuan boleh tengok. Saya tengok video parlimen ni banyak, saya tahu. Dan disuruh semak fakta. Betul tak fakta yang dibaca tu? Tetapi bila ahli parlimen PN berucap, mereka tak berani untuk mencelah, untuk suruh semak fakta. Sebab apa? Sebab mereka tidak kompeten dan mereka gerun dengan ahli parlimen Perikatan Nasional di dalam Dewan Rakyat. Ini menunjukkan saudara, bukan sahaja ahli parlimen Perikatan Nasional, tetapi Ketua Perbankan dan Presiden parti dalam Perikatan Nasional, termasuklah Tuan Guru Haji Adi Awang dan termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin
termasuklah Tuan Ibrahim Tuan Man, termasuklah Razi Jidin sebagai naib Presiden Bersatu. Mereka ini digeruni oleh pihak kerajaan hari ini. Sebab apa? Bila mereka berucap, tidak ada siapa berani masuk mencelah kerana mereka tidak boleh bawa fakta. Tuan-tuan bayangkan naib Presiden Bersatu Razi Jidin, Datuk Razi Jidin, dia mengatakan dalam Dewan Anwar Peliwat, tetapi bila dia membahaskan pembelanjaan, tidak ada ahli parlimen kerajaan yang mampu untuk bangkit untuk mencelah dan untuk bertanya kepada fakta-fakta yang dibawa oleh beliau. Sebab apa? Sebab dia telah, sebelum dia berbahas, dia menyatakan dengan tegas siapa diri dia. Dia adalah pensyarah ekonomi di London sebelum ini. Jadi bila dia nyatakan dia punya kedudukan, maka mereka tidak berani bangun untuk nak challenge terhadap fakta-fakta yang dia bawa. Ini menunjukkan bahawa ahli parlimen Perikatan Nasional sangat kompeten dan sangat digeruni. Jadi dikatakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni, yang mengatakan bahawa ahli parlimen Perikatan Nasional tidak digeruni, mungkin mereka ada masalah-masalah tertentu. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian 347 ni. Kalau kita nak tengok lagi, apakah bukti kegerunan Anwar terhadap ahli parlimen Perikatan Nasional ni? Bosan, tak apa, saya nak bagi ni mukadimah ni lagi, tapi satu topik yang berat ni, tapi kena bagi dulu mukadimah dulu. Saudara boleh tengok tindakan pertama Anwar Ibrahim selepas dia menjadi Perdana Menteri. Apa benda yang dia buat? Dia cuba untuk menggugat integriti parti-parti dalam Perikatan Nasional. Dia cuba untuk menggugat kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan Perikatan Nasional dengan serangan peribadi. Gerunnya Anwar terhadap ahli parlimen Perikatan Nasional ini dapat dilihat apabila tindakan pertama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah yang pertama sekali dalam ucapan dia adalah melabelkan PAS sebagai penerima dana judi. Sehingga sekarang ini dia tidak dapat membuktikan bahawa PAS dan pemimpin PAS adalah penerima dana judi. Kemudiannya dia mengeluarkan kenyataan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin merompak wang rakyat 600 bilion. Tuan-tuan, 600 bilion, bukan 6 bilion. 600 bilion. Tetapi sehingga sekarang ini mereka tidak dapat untuk apa? Untuk membuktikan. Kemudian dia menuduh Datuk Seri Hamzah Zainuddin terlibat dengan rasuah, terlibat dengan kesalahan LSDN, akaun dibekukan. Tetapi sehingga ke hari ini, akaun Datuk Seri Hamzah dibeku, tetapi tidak ada pendakwaan yang dibuat ke atas Datuk Seri Hamzah. Jadi ini menunjukkan bahawa tindakan Anwar hanya untuk menggugatkan kepercayaan dan juga untuk menggugat integriti parti politik Perikatan Nasional. Kerana dia gerun. Dan kenapa Anwar menjadikan mereka-mereka ini sebagai sasaran utamanya jika dia tidak membawa kegerunan kepada Anwar ni? Anwar tahu bahawa kepimpinan ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional ini hebat dan bertauliah. Maka dia tidak boleh lawan daripada segi fakta kecuali dia mencipta propaganda serangan peribadi untuk menggugat integriti dan kepercayaan rakyat terhadap ahli parlimen Perikatan Nasional. Serangan-serangan Anwar ini pada peringkat awalnya nampak berjaya. Tetapi di akhir-akhir ini, apabila mahkamah memutuskan bahawa pendakwaan terhadap Tan Sri itu cacat, dan rakyat melihat tidak ada pertuduhan yang dibuat ke atas Datuk Seri Hamzah, dan mereka tidak dapat membuktikan PAS menerima duit judi dan sebagainya, maka saudara, rakyat melihat propaganda ini tidak lagi berfungsi. Sebab itu dia cuba dengan propaganda baru. Sama juga penahanan yang dibuat ke atas setiausaha politik kepada Razi Jidin. Pada waktu itu dia nampaklah seolah-olah macam Razi Jidin ni ambil rasuah, tetapi bila tidak ada apa-apa selepas itu, maka rakyat menilai.
Jadi sebab apa Anwar buat benda ini semua? Kerana Anwar gerun dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Jadi saya nak bagi tahu kepada saudara, tak payah risau. Ahli Parlimen Perikatan Nasional sentiasa mendengar kepada keluh kesah hati rakyat. Sentiasa mendengar kepada rintihan hati rakyat dan akan bergelut di dalam Parlimen walaupun mereka dinafikan hak mereka daripada media dan dinafikan hak mereka dan sebagai ahli Parlimen dan sebagainya, tetapi mereka sedia untuk berjuang dan berkorban dan untuk membawa suara dan rintihan suara anda semua ke dalam Dewan Rakyat. Jangan risau. Jangan termakan dengan fitnah adu domba yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini, saudara. Jadi tuan-tuan, itulah cukuplah saya nak cerita pasal di Parlimen PN ni. Banyak sangat ya, Puan Sophie capik-capik kan. Okey. Tuan-tuan share lah tuan-tuan. Kalau ada 377 orang ada kat sini, kalau dia share, maka kita akan dapat juga macam dekat FB ni. Kalau 323 share, maka kalau seorang share seorang, kita akan dapat 600 view. Kalau seorang share 3, kita akan dapat 1000. Ya tuan-tuan, teruskan kongsian. Jadi tuan-tuan share senang ya. Saya baca 4 jurnal artikel untuk saya nak bahas tentang soal yang saya nak cerita selepas pada ni. 4 jurnal tuan-tuan. Habis-habis isyak tu terus buka 4 jurnal baca. Jadi tuan-tuan tolong saya share supaya kita boleh sampaikan maklumat ni kepada ramai orang yang melihat live saya ni. Dan tuan-tuan sendiri pun boleh bercerita dekat luar. Boleh lawan dengan mereka. Kan kalau mereka bawa hujah ni. Okey saudara semua, berkenaan dengan ekonomi. Soalan dia pendek tapi jawapan dia sampai habis live. Soalan dia pendek aja, tapi jawapan dia saya bagi ni sampai habis live. Tapi jawapan tu saya akan bagi bila view mencecah 1K. Jadi soalan dia, adakah sokongan Malaysia terhadap Gaza menyebabkan jatuhnya nilai ringgit? Siapa nak tahu jawapan dia, tekan button share. Sebab saya rasa tak berbaloi kalau tuan-tuan tak mau share. Siapa nak dengar jawapan dia? Berapa hang dapat daripada Tan Sri Muhyiddin? Saya tak pernah minta 1 sen dan tidak pernah menerima 1 sen pun daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nak suruh saya bersumpah, bawa mai jumpa saya, bawa Quran, saya sumpah. Tak ada masalah apa. Saya tidak pernah minta 1 sen ataupun tidak pernah dapat 1 sen daripada Tan Sri. Malah saya tidak pernah bercakap walaupun satu patah perkataan dengan Tan Sri pun. Selama saya dalam bersatu, saya pernah bersalam dengan dia sekali dan bergambar curi-curi sekali dengan dia. Tak pernah pergi jumpa dia, tak pernah sembang dengan dia. Salam sekali je. Jadi lintas tepi tu banyak kali lah kan, tapi salam pernah sekali je. Tu saya nak bagi tahu. Dengan Datuk Seri Hamzah pun sama juga. Sekali dia pernah cakap, sekali je, 2 kali pernah salam. Okey tak nak share, kena gelak dengan member-member ya lah. Hampa kacau view aku tahu lah. Hampa kacau, bergugat view aku. Itulah pasal dia. Takut kena gelak dengan kawan-kawan hang. Apa ni Syafiq, tak beli view? Alright tuan-tuan, soalan dia, adakah sokongan Malaysia terhadap Gaza menyebabkan nilai ringgit jatuh? Saya nak bagi tahu kepada saudara, sejak daripada tahun 1974, Malaysia telah pun menghentikan segala hubungan diplomatik dengan Israel. Malah pasport Malaysia sendiri, dan dalam pasport Malaysia, saya nak tunjuk tak boleh lah sebab pasport kena pegang dengan mahkamah. Pasport Malaysia sendiri tertulis, pasport ini sah untuk semua negara kecuali Israel. Sejak daripada tahun 1974. Dan saudara dengar betul-betul, bukan sahaja rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk pergi ke Israel,
malah Israel juga sejak daripada tahun 1974 tidak dibenarkan terlibat dalam apa-apa aktiviti di Malaysia, termasuklah aktiviti sukan dan juga perniagaan. Rakyat Israel juga tidak dibenarkan masuk Malaysia tanpa kebenaran bertulis daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah selepas Malaysia membuat keputusan tersebut, ringgit kita jatuh pada tahun 1974 tersebut? Saya nak bagi tahu pada saudara, ringgit kita pada tahun 60-an adalah RM3 per USD, per 1 USD. Dan selepas daripada tahun 1974, ringgit kita berada pada paras RM2.50. Jadi tak jatuh pun selepas kita buat keputusan untuk kita haramkan Israel dan kita tidak iktiraf Israel sebagai sebuah negara. Dan ringgit kita jatuh hinggalah selepas berlakunya krisis kewangan Asia yang menyebabkan ringgit jatuh hingga RM4.17. Bukan disebabkan kita sokong Israel, ringgit jatuh dah. Bukan sebab kita sokong Palestin, ringgit jatuh dah. Sebab negara kita pernah ban Israel pada tahun 1974 dan ringgit kita turun daripada 3 kepada 2.5. Jadi tuan-tuan, sebab apa ringgit kita jatuh sekarang ini kepada 4.77? Saya akan ceritakan kepada saudara, panjang jawapan dia, sampailah saudara sendiri akan pergi cari membaca berkaitan dengan krisis kewangan Asia 1997. Ringgit kita jatuh tuan-tuan adalah disebabkan beberapa perkara, antaranya adalah nilai ekspor Malaysia. Nilai ekspor Malaysia jatuh sebelum berlakunya pengisytiharan perang Israel dan juga Palestin. Dan GDP suku tahun kedua menunjukkan negara Malaysia, negara kita kehilangan nilai ekspor sebanyak 40.9 bilion ringgit berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DOSEM. Ini diambil kira nilai ekspor pada second quarter 2022 sebanyak 343.6 bilion ringgit ketimbang 302.7 bilion ringgit pada second quarter 2023. So siapa yang tak faham ayat ketimbang tu, yang tidak ada makna dalam kamus Dewan tu, saya nak bagi tahu, pada suku tahun kedua 2022 nilai ekspor kita adalah 343.6 bilion ringgit. Dan pada suku tahun yang kedua tahun 2023 nilai ekspor kita berkurang 40.9 bilion ringgit kepada 302.7 bilion ringgit. Dan saudara semua, Bursa Saham Kuala Lumpur, FBM KLCI. Saya sebelum ni duk sebut FBM KLCI, mereka tak faham. Bursa Saham Kuala Lumpur, FBM KLCI jatuh 158.96 mata. Dan diambil kira 1,600 mata pada 2021 dan 2022 ketimbang 1,441.04 mata sekarang ini. So sekarang, sebelum ini pada tahun 2021 dan 2022 bursa kita duduk pada paras 1,600 mata. Dan sekarang ini selepas Anwar menjadi Perdana Menteri, bursa kita adalah pada kadar 1,400 hingga 1,441. Yang menunjukkan bahawa bursa saham Kuala Lumpur jatuh 158.96 mata. Sektor pembinaan negara kita menyusut sebanyak 9.1%. Sektor pengeluaran menyusut kepada 13%. Sektor pertanian menyusut 2.1%. Dan keseluruhan GDP negara menurun sebanyak 5.9%, mengambil kira 8.8% pada suku tahun yang kedua 2022 ketimbang 2.9% pada suku tahun yang kedua tahun 2023.
So pada tahun 2022 and kita punya GDP kita pada suku tahun kedua tahun 2022, GDP kita adalah 8.8%. Dan sekarang ini suku tahun yang kedua tahun 2023, GDP kita berkurang kepada 2.9% yang menunjukkan penurunan 5.9%. Dan sebab apa saya terang pada tuan-tuan semua ni? Sebab apa saya bagi tahu bursa saham Kuala Lumpur jatuh? Sebab apa saya bagi tahu sektor pembinaan menyusut? Sebab apa saya bagi tahu sektor pengeluaran menyusut? Sebab apa saya bagi tahu sektor pertanian menyusut? Sebab apa saya bagi tahu tentang GDP dan sebagainya? Ni bukan Google lah. Ini data yang dikeluarkan oleh DOSEM, Jabatan Perangkaan Malaysia. Nanti saya bagi link, tuan-tuan boleh cek yang semasa punya data. Kenapa saya hurai semua perkara ini? Saya nak mencadangkan kepada saudara untuk membaca kenapa ringgit kita jatuh menjunam semasa krisis kewangan Asia 1997. Sebagaimana laporan yang disebut adalah ringgit kita jatuh pada tahun 1997 adalah kerana bursa saham Kuala Lumpur FBM KLCI jatuh 856 mata. Ekspor negara kita menurun sebanyak 13.7%. Pengeluaran di berbagai sektor menurun, iaitu sektor pembinaan menyusut sebanyak 23.5%, pengeluaran menyusut kepada 9%, pertanian menyusut 5.9%, dan keseluruhan GDP negara menurun sebanyak 6.2% pada tahun 1998 yang menyebabkan nilai ringgit kita jatuh daripada RM3 kepada RM4.17. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan kepada kejatuhan nilai ringgit. Bukannya sebab Malaysia sokong Palestin. Bukannya disebabkan oleh US punya OPR. Tetapi disebabkan Anwar Ibrahim tidak pandai menguruskan negara. Kerana Anwar tidak kompeten. Saya nak bagi tahu kepada saudara semua. Ada orang lama di sini. Tunjuklah fakta, bukan sembang kari. Hang pergi tengok dalam DOSEM. Hang cek GDP DOSEM. Masalah anak Papa Non ni, dia tak mau percaya langsung apa yang orang cakap. Pilah semak. Pi semak. Saya nak bagi tahu kepada saudara, saya nak teruskan, saya tak mau layan orang-orang gila, yang mana data yang saya sebut kepada tuan-tuan ni adalah data terbuka, yang tuan-tuan semua boleh pi semak. Saya nak bagi tahu kepada saudara, Menteri Kewangan yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit pada tahun 1998 adalah Anwar bin Ibrahim ataupun Brother Anwar bin Ibrahim, singkatan B.A.B.I. Dan sekarang ini nilai ringgit kita juga jatuh kerana Menteri Kewangan yang sama juga menjadi Menteri Kewangan. Saya nak bagi tahu kepada saudara, kejatuhan mata wang ringgit ini bukan disebabkan masalah global atau Malaysia menyokong Hamas. Trend penurunan ringgit ini telah pun dilaporkan oleh pelbagai agensi penyelidik dan juga bank-bank dalam negara kita. Trend penurunan ringgit ini sudah boleh dijangka dengan melihat prestasi negara pada suku tahun kedua 2023. Ditambah pula dengan pembentangan belanjawan yang tidak meyakinkan pelabur untuk masuk ke Malaysia. Dan saudara semua, yang paling teruknya sekarang ini adalah kerana adanya idea-idea untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berteraskan demokrasi sosial ataupun fahaman ekonomi left-centric yang dipegang oleh kelompok-kelompok komunisme yang anti kepada kapitalis. Dan kalau tuan-tuan lihat apa masalah dengan pegangan ideologi mereka ini. Kalau tuan-tuan lihat negara China sebelum ini memegang dasar komunis
dan kemudiannya mereka bergerak keluar daripada ideologi tersebut yang menyebabkan ekonomi mereka berkembang dan bertambah baik. Dengan ideologi ekonomi komunis yang diterapkan oleh kerajaan Madani dan pimpinan Malaysia sekarang ini akan menyebabkan ekonomi negara kita akan semakin teruk. Kerana tuan-tuan, pemegang-pemegang saham akan menarik saham mereka dan FDI akan berkurang untuk melabur di Malaysia kerana dasar-dasar pemikiran haluan left-centric ini, pegangan komunis ini yang ingin mengawal kekayaan dan harta anda, yang ingin mengawal perniagaan anda, malah pelaksanaan cukai yang lebih progresif yang menekan pelabur-pelabur yang tidak akan melabur di Malaysia. Inilah yang menyebabkan kerana ada sesetengah di antara kita ini yang memilih untuk menyokong golongan-golongan yang berhaluan kiri ataupun yang berfikiran komunis, maka apabila dibawanya dasar-dasar komunis dalam ekonomi Malaysia, maka ramailah pelabur yang akan keluar. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok, tidak banyak negara yang mengamalkan fahaman ataupun ideologi ekonomi komunis ini yang berjaya. Dan tidak ada negara-negara yang berpegang kepada ideologi ini. Dan ada negara yang berpegang pun mereka dah keluar daripada ideologi ini. Sebab mereka tahu bahawa pelabur-pelabur tidak akan melabur di negara mereka. Sebagai contohnya China yang dulu mengamalkan ideologi komunis ataupun dasar-dasar ekonomi komunis ini, maka sekarang ini mereka pun mula bergerak untuk meninggalkan ideologi tersebut dan mereka berjaya menjadi salah satu daripada ekonomi di dunia. Begitu juga dengan Rusia yang sebelum ini berpegang kepada ideologi komunisme, dan apabila mereka keluar daripada fahaman ideologi ekonomi itu, maka kita tengok negara mereka berkembang. Dan Malaysia hari ini nak pergi apply prinsipal ekonomi komunis ini, saudara rasa apa akan berlaku? Ringgit kita akan semakin teruk, tidak akan ada pelabur yang akan masuk ke Malaysia. Sebab banyak negara khususnya Western ini yang tidak pro kepada pemikiran left-centric ini, saudara. Okey, tuan-tuan, mana stock exchange tu, cakap slow-slow tergigit lidah tu tak apa. Syafiq mohong. Saya mohong pergi belajar dulu. Apa dasar ekonomi left-centric ni. Nak tahu saya mohong ke tak, pergi belajar dulu lah. Komunis tu apa? Salah satu jenis pentadbiran, falsafah politik lah. Pegangan ideologi dia, Pak. Komunis ni dia laissez-faire. Lepas tu dia dia anti kepada kapitalis, dia nak mengawal harta, kekayaan, perniagaan. Itu depa punya pegangan dia lah. Syafiq Palatau dalam perlembagaan DAP sendiri menyebut bahawa DAP inginkan negara Malaysia ini berteraskan kepada pegangan ideologi left centric. Tak percaya, pergi buka perlembagaan DAP. Jadi DAP punya pemikiran dia adalah demokrasi sosial. Demokrasi sosial ni duduk belah left centric, left center. Cara macam Korea Utara sama macam DAP, ya. Belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan Madani ini, tuan-tuan boleh tengok ciri-ciri yang sama sebagaimana Korea Utara. Bukan sahaja daripada sudut ekonomi, daripada sudut sosial pun sama. Tidak ada kebebasan bersuara. Kerajaan mengawal apa yang anda boleh katakan, apa yang anda boleh lakukan, apa yang anda boleh fikirkan. Jadi ini adalah ideologi apa? Ideologi sebelah left, yang mana nak mengawal daripada sudut kebebasan bersuara. Kalau tuan-tuan duduk dekat Korea Utara, tak boleh kritik Perdana Menteri. Kritik kena tangkap. Tuan-tuan tidak boleh buat sesuatu perkara yang menentang Perdana Menteri, tak sokong Perdana Menteri, kena tangkap. Tuan-tuan tidak boleh berhujah ataupun memberi idea
yang menentang kepada apa yang Perdana Menteri cakap, tuan-tuan boleh kena tangkap. Inilah yang di-apply di Malaysia. Tuan-tuan tak boleh cakap apa-apa kat sosial media, kena tangkap. Tuan-tuan hentam Perdana Menteri walaupun benda tu fakta, kena tangkap. Tuan-tuan menidakkan apa yang dicakap oleh Perdana Menteri, kena tangkap. Itu daripada sudut pegangan sosial dia sebegitu. Daripada sudut pegangan ekonomi dia pula, sama lah. Tuan-tuan boleh tengok dengan pelaksanaan cukai, dengan subsidi yang mereka buat, dengan mengawal perniagaan, terang-terang menunjukkan bahawa ideologi komunisme ini sedang masuk dalam negara kita Malaysia. Okey tuan-tuan, siapa nak bisi boleh bisi. Assalamualaikum. Terbaik DAP kerajaan tandas betul ya. Pak Wahab kata kalau saya sangkut kena urut tadi, saya urut sikit Syafiq gagak hari tu, tapi yang gagak lah. Dia teruk pada saya lah. Saya memang daripada dulu rantau memang saya dah sangkut. Tapi dia teruk lagi pada saya lah. Sebab saya tak jadi embek banyak sangat. Saya tak menipu macam dia. Kau yang hipokrit demi agama, takut yang kau kena ban. Apa benda pula dah. Celah mana kerajaan gagal? Hampa ni buta tu masalah hampa tu. Cuba hampa pergi check dekat GDP. Cuba hampa pergi tengok laporan GDP. Laporan daripada DOZEM. Adakah anak-anak hampa non ni tak percaya pada laporan yang dikeluarkan oleh kerajaan? Adakah mereka tak percaya? Buta perut dia orang ni terpaling ekonomi. Di FB lagi saya tunjuk. Saya tunjuk terus lah macam ni Alright. Satu nak pegang tak dah. Naya kawan. Ni adalah website kerajaan Open DOZEM, Jabatan Perangkaan. Ni kita punya GDP. Susah pula nak kawal Zat. Banyak sangat telefon ni. Nampak Ni second quarter. Second quarter 2Q tu adalah second quarter 2022. Ni second quarter 2023. Naik ke turun ni? Daripada 8.8 turun kepada 2.9. Manufacturing. Ni second quarter 9.2 turun kepada 0.1. Ni agriculture, pertanian. Ni naik sikit
Daripada negatif 2.3 dia jadi negatif 1.1. Betul mana ni? Construction. Pembinaan. Daripada 2.5 pergi kepada 6.2. Kalau tengok daripada fourth quarter ni, jatuhlah turun. Export. Mana? Daripada 15.9 pergi kepada negatif 9.4. Ni nak kira rugi dia kena tengok nominal. Hampa tahu tengok ni. Export tadi 343 bilion turun pergi 302 bilion. Berkira betul tak dengan saya cerita tadi, yang saya bagi tahu tadi? Habis, takkan hangpa tak percaya data yang dibekalkan oleh kerajaan? Kalau hangpa tak percaya data yang dibekalkan oleh kerajaan sendiri, maka hangpa sendiri tak percaya dengan kerajaan Madani lah. Kan? Lepas tu hangpa sebut Madani bersebab. Maknanya hangpa sendiri pun tak percaya dengan Madani hangpa. Naik kau tak cerita, yang turun kau cerita. Apa yang naik? Apa yang naik? Semua graf menunjukkan menurun. Saya dah bagi tahu dah. Hampir buka dozem sendiri. Hampir tengok. Lepas tu hang stis video saya. Syafiq Halim tipu sebab ada graf yang naik. And apa yang naik bagi tahu saya? Yang naik adalah perbelanjaan kerajaan. Yang tu naik. And government spending naik. And government consumption daripada berapa ni? Daripada 47.2 bilion naik kepada 49.4 bilion. Yang tu naik lah. Perbelanjaan kerajaan naik lah. Hak tu satu yang naik. Hak mana yang naik? Cuba bagi tahu saya. Kan? Pergi buka sendiri dozem. Lepas tu stis video saya. Cakap saya tipu, tak masalah apa. Kan? Tak perlulah duk masuk dekat dalam live. Tipu. Kan? Bawa lah fakta hang. Ataupun hang naik di atas. Hang buka cam tunjuk Syafiq Halim tipu. Senang ha? Bukan susah pun. Okey ya. Yang dekat Facebook ni bila kita tunjuk fakta je, serangan peribadi ya. Kan dia tanya benda-benda yang kita dah 1000 kali jawab, dia tanya sebab apa? Sebab bagi dia kalau aku tanya soalan ni, orang takkan percaya kat Syafiq Halim. Saudara, fakta tu bukan saya buat. Fakta tu ada dalam dosem. 1000 kali hang tanya aku mengucap ke tak, and orang tengok kat muka saya, dia pun tak percaya pun. Mereka buka website dosen, benda tu ada. Bawah Jabatan Perangkaan. Hang jatuhkan macam mana identiti Syafiq Halim pun, bukan saya yang kira. Bukan saya yang buat calculation. Bukan saya yang membekalkan data tersebut. Saya bagi tahu, jangan percaya saya cakap, tapi periksa saya cakap betul ke tak. Berapa nak percaya saya? Tuan-tuan nak percaya saya siapa? Saya bukan ada ikatan keluarga dengan tuan-tuan. Saya bukan anak tuan-tuan. Saya bukan isteri tuan-tuan. Saya bukan sepupu sepapat tuan-tuan. Saya bukan mak ayah tuan-tuan. Nak percaya apa? Tuan-tuan jumpa saya pun tak pernah. Ada di antara mereka ni yang pernah jumpa saya. Tuan-tuan tak pernah kenal saya, kehidupan saya macam mana.
Tuan-tuan tak pernah minum kopi dengan saya, berapa tuan-tuan nak percaya saya? Tak ada guna tuan-tuan percaya saya. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak kenal saya. Tetapi kalau tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah timbul persoalan. Betul ke budak ni cakap? Aku ni tak kenal dia, tapi betul ke dia cakap? Dan tuan-tuan pergi cari sendiri apa yang saya cakap tu. Kalau saya cakap betul, tuan-tuan share lah. Kalau saya cakap tak betul, tuan-tuan bagi tahu lah budak ni penipu besar. Senang ya cerita. Kan? Tuan-tuan bukan kenal saya. Tuan-tuan pun tak tahu saya duduk di mana, saya hidup macam mana. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak kenal saya. Nak percaya saya buat apa? Tak perlu percaya saya. Tetapi nilai apa yang saya cakap tersebut. Okey tuan-tuan. Alright tuan-tuan. Siap kat lebar. Sungguh kan? Sungguh. Okey, siapa nak berbisi ya? Connect My Airline free kan? Apa kaitan My Airline ni? Duk sebut My Airline banyak-banyak. My Airline ni apa kaitan dia? Tuan-tuan, dia macam ni cerita dia. Kalau mereka tuduh Tan Sri Muhyiddin Yassin terlibat dengan My Airline, mereka kena tuduh saya juga terlibat dengan My Airline. Sebab apa? Sebab Rosli Dahlan juga adalah peguam saya. Cinten Jacknawi peguam saya. Sebab mereka tuduh Tan Sri terlibat dengan My Airline sebab ura-ura lah. Bukan ura-ura. Berita yang melaporkan dah memohon maaf kepada peguam Tan Sri. Sebab melaporkan perkara yang tak betul. Dan dikatakan bahawa peguam Tan Sri ada saham dalam My Airline. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang yang bersalah dalam My Airline. Maka saya juga salah sebab saya peguam yang sama. Saya pemilik My Airline ya. Syafiq Alif pemilik My Airline tuan-tuan. Memang kan. Tahu tak MY tu apa benda? Muhammad Syafiq and Muhyiddin Yassin. Ada. Bengap betul ya Madanuan ni. Saya pemilik juga. Kenapa tak timbulkan persepsi ke atas saya? Kenapa tak buat gambar saya? Buatlah gambar saya. My Airline keluar kau ni pergi ikut peguam Syafiq Alif. Saya juga peguam Cinten Jacknawi. Buatlah muka saya, buat gambar saya dalam tu. Syafiq Alif adalah salah seorang pemilik My Airline. Barulah saya glamour. Orang nampak, dia ni muda lagi, tapi dia memiliki My Airline. Jadi kat Twitter tolong buat gambar saya. Sebab apa, lawyer saya lawyer yang sama. Okey, tuan-tuan. Narepuda. Halo, Sepi. Ya. Dengar. Sepi, saya cuma nak tanya satu soalan lah yang Sepi boleh jawab lah ni ya. Ya. Non-ciri ini dia dah kerja dalam Kaston. Berapa bilion dia buat masuk pelabur dalam Malaysia? Saya nak tahu yang tu lah. Berapa pelabur dekat 1 tahun Berapa pelabur yang masuk dalam Malaysia atas kerajaan non-ciri ini? Non-ciri Non-ciri. Saya nak kena tengok dekat Maida. Investment statistik. Sebab apa Sepi? Dia boleh ambil duit bajet sampai nak dekat 400 bilion. Kan? Kita Okey. ni nak tahu jugalah. Mengikut kepada laporan Maida, FDI yang masuk pada bulan Januari hingga Jun adalah sebanyak 63,327 bilion. 63.3 bilion. Itu yang masuk FDI. DDI daripada Januari sampai Jun adalah 69.2 bilion. Itu adalah yang dilaporkan oleh Maida lah. Okey Sepi, satu lagi Sepi, cukai yang dikutip oleh non-ciri ni kepada rakyat keseluruhan berapa lah ni? Berapa bilion? Hasil pendapatan negara. Ya, hasil pendapatan negara. Yang non-ciri ni tarik.
Yang tu saya tak, yang tu nak kena tengok. Dia dalam subsidi dia ada tarik juga duit. Ya, dia tarik subsidi elektrik. Kita nak tahu lah yang berapa bilion yang dia kumpulkan, yang dia tarik duit daripada rakyat. Okey, data tu saya tak ada lagi, saya akan bagi jawapan bertulis. Boleh kena buat surat permohonan lah. Saya tak ada saya tak ada apa data hasil negara lagi. Saya tak ada dia punya tu, saya tak tengok buku dia lagi. Ni depa marah panggil bapak depa 4.78 non ciri gagal. Dan memang gagal, paling teruk dalam sejarah penubuhan Malaysia tau. Malaysia tak pernah sampai 4.78 tau. Ini adalah yang paling teruk dalam sejarah dalam penubuhan Malaysia sejak daripada kita merdeka. Ringgit tak pernah jadi 4.78 sejak kita merdeka. Yalah. Betul saya nak mengencing, memang betul. Tak pernah jadi sejak daripada kita merdeka. Paling tinggi, yalah betul lah. Paling tinggi adalah 4.64 pada 7 Oktober. 4.74 pada 21 Oktober 2022. Itu paling tinggi lah. Sekarang ni adalah 4.78. 4.78 paling tercorot dalam sejarah Malaysia sejak merdeka. Sebab itu kita kena letak nama Anwar Ibrahim ni sebagai bapa kejatuhan ringgit. Sebab paling teruk sekali dia. Itulah saya kan. Masa Tun Mahathir jaga Malaysia, masa Bosnia perang, duit tak jatuh. Mereka ni duit jatuh Malaysia. Mereka kata apa? Israel dengan Gaza, sehari Ukraine dengan Rusia. Mereka ni sebelah kampung Ukraine dengan Rusia ni. Habis tu macam mana? Dengan Israel ni sebelah kampung Malaysia Habis tu macam mana mereka nak jawab kepada persoalan Tun Hussein membatalkan sebarang hubungan dengan Israel pada tahun 1974, ringgit turun daripada RM3 kepada RM2.50. Mereka nak jawab ke lah. Saya rasa Syafiq, mereka ni mereka ikut saluran silap tu Syafiq. Mereka beranak pun jubuk pasal Waalaikumsalam Abang Daniel Hakim. Pasal itu mereka main saluran otak tu. Sat seorang-seorang. Syafiq, kelas sekejap boleh? Ya. Saya ada tengok kita Lainah nak tutup. Story Lainah tutup kan? Apa dia? Lainah nak tutup kan? Ya, Lainah nak tutup. Lainah tutup, Harta Lega tutup, Shell akan tutup, 35 stesen minyak, Ion tutup, Giant tutup, Panasonic tutup sektor pembuatan. Apa lagi? Borders tutup, kedai buku Borders tutup. Lepas tu apa lagi? Apa lagi yang tutup? Hello Gold tutup. Semua tutup ni. Tak PKP tapi tutup ke semua? Ada satu lagi yang pelik lah. Arab Saudi invest dekat Filipin. Tapi Raja Salman telefon Anwar Ibrahim. Mungkin Dia balik pada Arab ni. Tengok sepi. Silap bulan ringgit Malaysia boleh tip 5.0. Tapi saya rasa apa negara apa nama ni, dia salah umum tu. Depa tak pergi melabur kat Filipin tu, dia salah sebut kot. Dia nak abang Malaysia kot. Dia salah sebut kot. Dia macam Elon Musk juga. Elon Musk Tesla umum mereka akan melabur di Thailand. Lepas tu anak papa kata laporan berita tu salah, mereka nak labur di Malaysia sebenarnya. Nah, yang hal itu berarti 170 bilion yang dengan China tu. Mana yang MOU tu, mana yang dia sign tu, duit tu mana? Mana duit tu? Suatu itu tak itu saya bagari. Okey, bila seorang cakap, seorang off mic boleh tak? Dia bising, dengar bising. Okey. 170 bilion tu dia sebenarnya macam ni. Malaysia ni dia ada dua alam. Satu dia bunian, hak ni di Pulau Pinang dia tahu, macam Nerepuda dia tahu benda ni.
Malaysia ni, Anwar ni dia jadi Perdana Menteri kepada dua. Satu dia panggil apa nama yang duduk di sebalik mata, kan? Alam yang duduk di sebalik mata. Satu lagi adalah alam yang nyata. Jadi 170 bilion tu dia melabur kepada yang di bunian tu. Dia macam terowong lah, terowong Pulau Pinang tu. Yang tu betul ya, Pi. Saya biasa pi dengan anak bapa, anak non ciri. Dia mau pi saya dekat Tanjung Tokong. Tapi dia kata kalau nak buka tempat tu kena ada satu pak imam. Dia baca doa, depa main doa lah, non ciri main doa lah. Non ciri baca doa tu. Lepas tu imam pula lim apa Maharaja Lim. Maharaja Lim Kuai Ing tu main, baru terbuka. Okey, saya nak tanya lah. Depa kata Al-Imam Mahdi telah pergi ke Mekah, kan? Itu depa punya imam lah. Saya nak tanya, kenapa imam dia tak bawa dia punya khalifah dia pergi sekali ya? Khalifah Umar Abdul Aziz. Awak kenapa diam ke semua? Tengah gelak di sebalik speaker kan, macam mana? Buka sah. Bukan gelak, tapi baitau. Seorang cakap, seorang kata. Oh ya. Kami ikutlah parlimen. Ya. Mana dia punya khalifah dia? Kenapa dia tak pergi? Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa nama dia punya pak dia? Tan Sri lah, Tan Sri. Dia tak bawa dia punya khalifah. Khalifah Meten. Dia nak jadi Khalifah Meten. Nama dia dulu tahu apa? Orang panggil apa? Pak Syekh. Pak Syekh non ciri. Lah ni depa lama dia kedai lah nama tu. Lah ni depa main naratif baru. Depa kata bukti bahawa Anwar adalah Imam Mahdi apabila negara Saudi panggil dia pergi sana. Itu nak bagi dia mentabal dia sebagai Imam Mahdi lah, pada toya dah. Nah, yang heran depa ni punya bodoh sepi. Tahap gaban kan tak tahap gaban. Naik angkat sumpah dia telefon Erdogan boleh cakap English. Punya bangang tak bangang anak non ciri ni. Telefon tu saya ingat dia ambil pernah Doraemon kot. Apa dia? Bangang betul lah. Dia kata dia pergi mana? Dia pergi kat negara Arab, Pemik Pedang. Kan, masa dia angkat sumpah tu, kan ada Erdogan telefon dia. Erdogan mana tak cakap English. Tang situ, mula-mula rakyat Malaysia dah kena kencing dah. Sebab tu lah dia tak buat video Raja Arab telefon dia, takut kantoi. Aduh, tengok putih. Mereka ni sel-sel otak tak berhubung weh, saya ingat. Paling lawak Imam Mahdi kawan dengan DAP. Siapa kata macam tu? Aku ada bukti. Saya aku panggil member Kumai, Puan Sofi. Dia ada gambar tu. Saya lupa download semalam gambar tu. Dia ada gambar tu. Depa gelar apa non-kari sebagai Imam Mahdi. Awaklah sampai macam tu tak. Non-ciri depa punya angkat Saya kata tak. Non-ciri. Saya rasa last sekali bila depa dah tak boleh lawan hujah bab kejatuhan nilai ringgit ni, saya takut tahu apa depa kata. Nilai ringgit ni jatuh sebab kita dah sampai kepada keakhiran zaman, akhir zaman lah. So memang susah lah. Semua orang susah sebab kita dah sampai akhir zaman. So semua orang kena berzikir, duduk di rumah apa semua. Mampu jahanam habis rakyat Malaysia dengan pegangan orang PKR gila babi ni. Taklah, Syafiq, saya tengok masa kan COVID, kita bisnes pun tak buka kan. Semua banyak yang kata. Tapi rakyat Malaysia ni kira tak nak masalah lah sangat. Kira boleh lah nak makan. Yang ni bisnes buka, ekonomi semua dah buka. Patutnya harga turun. Okey, sekejap. Harga duk naik macam orang gila. Sekejap tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ni untuk memaklumkan kepada semua orang, kan, saya nak mintakan kepada yang beragama Islam untuk bersedekahkan Al-Fatihah kepada 3 orang muslimat PAS yang terbabit dalam satu kemalangan jalan raya
yang mana mereka ini 3 orang ini telah pun meninggal dunia maut di tempat kejadian. Al-Fatihah. Okey tuan-tuan, saya juga nak menasihati rakan-rakan PAS dalam keadaan cuaca yang hujan ni, minta untuk memperlahankan kenderaan. Kalau rasa tak boleh bawa kereta, tolong berhenti di tepi, tidur dan sebagainya dulu. Saya nak bagi tahu orang tua saya adalah antara orang yang bekerja di atas highway. Kebanyakan kemalangan atas jalan atas highway ni adalah kerana kesilapan orang lain, bukan kesilapan kita. Jadi kita pastikan supaya kita dalam keadaan yang elok. Saya pun kadang-kadang yang muda ni balik Kedah pun rehat banyak kali ke. Orang tanya siapa balik Kedah sampai 8 jam, sebab saya nak memastikan supaya saya sampai di tempat destinasi yang saya nak pergi. Jadi kalau saya tak larat, saya akan berhenti tidur. Jadi sampai ni dia tetap akan sampai juga. Jadi jangan kita kejap waktu tu. Kadang-kadang kita nak tekan sampai 200, nak abang sampai cepat sikit. Dia risiko lah. Risiko. Jadi kita bila kita nak pergi satu tempat ke satu tempat tu, dia sampai macam mana pun akan sampai. Lambat cepat dia sampai juga. Tapi kita kena fikir, satu kalau jadi kat diri kita saja tak apa. Takut kita melibatkan orang lain yang menyebabkan kepada anak yatim dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, rakan-rakan kita doakan semoga mereka selamat datang dan selamat balik ke destinasi mereka di seluruh Malaysia. Dan juga ucapan takziah kepada keluarga 3 orang Muslimat PAS yang terlibat dalam kemalangan, yang mana saya dipahamkan di sini mereka datang daripada negeri di tempat saya lahir, iaitu di Sungai Petani, Kedah. Jadi rakan-rakan yang berada berdekatan bolehlah untuk membantu keluarga mangsa, tuan-tuan, insya-Allah. Okey, teruskan. Syafiq, macam kita compete tu Syafiq, kita tengok sawit naik mendadak, getah pun naik mendadak. Itu sekarang kerajaan tak ada apa pun, tengok semua jatuh. Sebab masa 20 apa jatuh, kenapa 33 boleh naik? Kan? Padahal kita dalam COVID tu sebenarnya tiada transaction pun, tapi kita boleh berjaya survive. Sekarang tengoklah apa kerajaan apa yang dia buat sekarang. Yang ni kita boleh check dekat data MPOB berapa sawit kita rugi. Saya nak bagi tahu ekspor kita pada tahun 2021 2022, saya baca semua sekali ekspor sawit. Ekspor sawit kita pada tahun 2021, minyak sawit kita ekspor 15 berapa ni dia kira macam mana? 15,566 tan bersamaan dengan 68.695 bilion. Jadi pada tahun 2022 kita punya ekspor sawit kita adalah 86 bilion, iaitu 15,712 tan. Dan juga pada tahun 2023 ekspor kita menurun kepada 45 bilion, dan kita hanya ekspor minyak sawit kita sebanyak 10,000 tan saja. Jadi kerajaan buat apa? Anwar Ibrahim buat apa? Silap 15 juta tan, silap apa betul? Daripada 15 juta tan jatuh kepada 10 juta tan. Oh, non ciri lepas lagu Tamil lah, lagu apa tadi tu? lagu ni member. Dia tekan ya. Biasa. Ni non ciri report aku. Orang ajak main non ciri ni anak. Haram jadah main non ciri. Ya, kena report tu, kena turun naik balik. Okey. Okey. 'Kau tidak naya akaun. Okey. 15 Okey.
And so sebab itulah harga sawit jatuh. Sebab harga sawit jatuh ni disebabkan permintaan berkurangan. Bila permintaan kurang, harga sawit jatuh lah. And so bila harga sawit jatuh, kebajikan peneroka tu jadi masalah. Dulu peneroka jual sawit 1,700 per setan. Sekarang ni peneroka jual RM650. Mau tak jual RM650, 5 juta tan kita punya ekspor kita rugi. Kita rugi dekat 25 bilion ringgit tau, dekat ekspor minyak sawit. So kerajaan buat apa? Kerja duk buat majlis temu Anwar sepanjang tahun. Tak pernah pergi luar negara untuk mempromosikan minyak sawit kita. Dulu menteri kita kerja pergi luar negara nak mempromosikan kita minyak sawit. Ni buat majlis temu Anwar sampai ke Indonesia. Indonesia berapa kali pi? 3 kali pi Indonesia. Pi buat apa banyak kali Indonesia? Bukan bawa apa-apa, pi 3-4 kali Indonesia ada buat main pelaburan kan? Ke pi di Indonesia buat apa dia? Jadi pertama kali pi di Indonesia, masa pertama sekali jadi Perdana Menteri. Lepas tu pi lagi sekali Indonesia. Lepas tu pi majlis bertemu Anwar di Indonesia. Punya banyak kali pi Indonesia, buat balik manfaat apa kat Malaysia ni? Dia kata dulu Menteri Multimedia kata kita bawa balik 11 pelaburan. Indonesia lapo, terima kasih kerana Perdana Menteri Malaysia sebab awak masuk 11 pelaburan kat Indonesia. Jadi Perdana Menteri Malaysia pergi buat pelaburan kat Indonesia. Takkan gila punya kerja. Ya, kita bagi dekat Sukma ada di sana. Saya tidak mau cakap tentang Sukma ke apa, Kazaf tuan-tuan, kena ingat bab Kazaf ni sama. Okey puan Sofi. Sebab tak nampak benda tu Kazaf. Sebab dia manja, nama dia pun Sukma Dermawan Manja. Wow. Teruskan. Ya. Oh, okey, off mic kita bagi puan Sofi kita pula. Dia duduk di mana tu? Dia main naik live orang lain ni, dia tak cakap lah, dia gerun SJNT. Dalam perjuangan jangan kita goyang. Mereka marah siapa? Panggil non-cili. Mereka marah. Mereka report. Okey saudara, sementara kita tunggu puan Sofi kita. Saya terlupa tadi, saya nak maklumkan di hadapan ramai-ramai orang ni duk tengok dalam semua platform media sosial, YouTube dan segala internet ni. Pada 24 hari bulan Oktober tahun 2023, hari Selasa ni, di Komplek Pentadbiran Ahli Parlimen, di dalam Dewan Rakyat tu, Komplek Pentadbiran Ahli Parlimen, akan diadakan satu sesi wacana intelek yang dipanggil sebagai Belanjawan 2024 Siapa Untung. Jadi wacana ni bukan ceramah, bukan seminar. Jadi siapa yang ada soalan tentang belanjawan, yang tak faham tentang teks belanjawan yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim, boleh datang untuk bertemu dengan ahli parlimen. Jadi ahli parlimen yang kita panggil kali ini adalah, mula-mula kita panggil ahli parlimen kerajaan, Datuk Jo. Tapi Datuk Jo dia tidak ada masa, jadi kita gantikan dengan saudara YB Muar kita, Syed Saddiq. Jadi Syed Saddiq dan juga Datuk Wan Saiful Wan Jan lah. Jadi seminar ini dibuat oleh dikatakan bahawa ahli parlimen PN ni susah nak bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita memberi satu buah idea lah oleh rakan kita iktiraf Aizu kita ni yang banyak komplain sangat pada Datuk Wan. Jadi oleh kerana buah fikiran Aizu ni yang mengatakan bahawa anak muda ingin directly untuk bertemu dengan ahli parlimen untuk bertanya soalan dan sebagainya, maka telah punlah dibuat satu program yang nama dia adalah Wacana Intelek. Dan Wacana Intelek yang kali ini adalah yang kedua. Sebelum ni adalah siri yang pertama. Alhamdulillah dihadiri oleh lebih 50 orang yang hadir pada satu masa tu, sampai penuh lah, dalam auditorium tu penuh. Jadi kali ini juga kita mengharapkan kehadiran seperti itu juga. Dan saya tahu soalan tuan-tuan akan tanya pada saya, macam mana nak join kan. Jadi tuan-tuan nampak dah dekat atas kepala saya tu, atas kepala saya tu kan ada Selamatkan Malaysia tu. Jadi tuan-tuan pi dekat Telegram Selamatkan Malaysia tu ada form, tuan-tuan isi form tu. Ataupun tuan-tuan boleh pergi dekat, kalau tuan-tuan dekat
YouTube, nanti saya akan letak kat dalam ruangan komen. Selepas habis live nanti saya akan letakkan dia punya link dia. Kalau tuan-tuan duduk kat FB yang tengah tengok live sekarang ni, yang berminat, tuan-tuan pergi dekat ruangan komen tu. Selepas habis live nanti saya akan letak link dia. Dan kalau tuan-tuan duduk dekat TikTok sekarang ni, tuan-tuan pergi dekat VTT saya yang last. Saya baru buat VTT tu kan. VTT saya yang paling baru ni lah, yang paling latest ni, tuan-tuan pergi tengok. Saya akan letak link dekat dalam ruangan komen tu. Tuan-tuan boleh ambil link tu. Okey, ramai orang tanya saya, mereka kata link tu tak boleh klik lah kat ruangan ni. Okey, jadi saya ada dua kaedah kawan saya ajak saya. Yang pertama je, tuan-tuan pergi dekat komen tu, tuan-tuan copy link tu, letak kat Google search. Ataupun lagi saya akan letak dekat profile saya. Dekat profile saya, dekat bio tu, saya akan letak link tu. Tuan-tuan klik link dekat bio tu. Boleh ke tak boleh? Jadi kita nak lebih ramai orang lah untuk menghadiri. Sekarang ni saya nak bagi tahu seat tak banyak. Sekarang ni kita telah ada 18 orang yang telah pun memohon. Termasuklah daripada NGO yang telah pun memohon untuk bersama-sama. Terima kasih kepada NGO. Saya nak bagi tahu yang akan ada bersama dengan kita adalah Pro Waris, Pertubuhan Profesional Melayu dan Pewaris Bangsa, yang diketuai oleh Tuan Feris Omar. Lepas tu Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia, yang hadir adalah Wan Muhammad Harif yang akan hadir. Lepas tu kita ada beberapa lagi lah NGO yang berkaitan dengan human right dan sebagainya, yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang untuk bertemu dan terus untuk bertanya soalan kepada ahli parlimen. Okey tuan-tuan dan terus ikuti Selamatkan Malaysia tu, Telegram tu, sebab nanti segala makna program wacana intelek akan kita bubuh dekat dalam tu. Alright tuan-tuan Okey, Puan Sofi. Oh, tengah mau. Akisha ku. Okey, Akisha. Assalamualaikum, selamat malam. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Okey, teruskan dengan hujah anda. Naik terus kena cakap ke? Nak orang lain. Nak jadi pasu bunga pula dah. Bagi Daniel Hakim lah dulu. Dia naik dari tadi. Baru naik. Syafiq, saya minta sangat, Fik. Ya. Kan sekiranya Syed Saddiq dia buat press conference di luar parlimen, saya harap sangat para opposition party backup dia. Kita menunjukkan solidariti pada dia lah. Kesian kadang-kadang dia seorang saja, tidak ada orang backup. Saya nak sangat orang backup supaya nampak kesokongan. Boleh tak, Dik? Minta tolong sangat. Supaya kita nampak dia bergantung pada dia lah. Dia kena jemput lah yang tu. Yang tu berdasarkan kadang-kadang Syed Saddiq ni dia nak buat untuk mewakili muda saja. So tu yang jadi masalah dia tu. Tapi tak apa, nanti saya akan beritahu lah kepada dia supaya dan saya mencadangkan supaya anda bertanya soalan tu direct kepada dia semasa sesi wacana intelek. Tanya dia, bolehkah YB untuk jemput untuk bersama-sama buat press conference bersama-sama dengan PN, sebab kita nampak bahawa YB sekarang ni pun dah duduk di sebelah pembangkang, bukan lagi kerajaan. Okey tuan-tuan, saya tak boleh update pula dah. Macam mana hari ni semua? Okey dengan 478? Main-main salam 478 tu cari pasal je. Tak adalah, sebab bagi Kisha memang anak bapa akan happy benda ni. Dia kalau boleh sampai 5 pun tak apa, anak-anak bapa ni, sebab Rahmah Rahmah, diorang pun tak tahu apa. Lepas tu ingatkan peningkatan itu adalah peningkatan yang bagus. Itulah orang suruh pergi sekolah, dia tak nak pergi sekolah. Itulah hasil dia. Marah sikit Kisha, marah sikit.
tak guna dah, ada dia bebal dah. Kita dia masuk ke kegelapan ekonomi nanti. Tahun depan kita akan standby lah. Barang semua akan naik. Kita semua tahu kan, minyak naik, bila minyak naik diapungkan, telur diapungkan, ayam diapungkan, semua tak ada shilling. Kita akan merana lah, rakyat merana barang naik. Ringgit jatuh, semua barang akan naik. Syafiq, ada orang tanya, Pinai dah sign pelaburan semalam, apa cerita? Apa dia? Tadi orang bawah suruh tanya, Pinai dah sign pelaburan semalam. Macam minta Syafiq uraikan. Yang sign apa? Yang sign apa pelaburan? Siapa sign pelaburan? Okey tuan-tuan, saya dah letakkan link tu dekat saya punya profile. Tuan-tuan boleh pergi klik sekarang ni, isi. Okey, sekarang boleh isi. Saya dah tengok sini ada 18 orang. Alright. Ya, apa dia pelaburan apa? Filipina dan Saudi. So dah sign semalam. Kau dah terlepas kapal lah. Soalan ni dah ditanya tadi. Saya dah jawab dah. Arab Saudi tersalah pengumuman. Sebenarnya dia nak bagi tahu kata melabur di Malaysia, tetapi dia tersalah keluar press statement kata labur di Filipin. Saya dah bagi tahu kan. Tak, saya dengar orang bawah ni yang tak tahan nak tanya awak, lepas tu tag saya. So awak janganlah ulang-ulang, nanti akan menimbulkan kekecewaan kepada pihak-pihak yang tertentu. Oh ya ke? Tapi standard anak papa kan cakap apa Syafiq? Oh nak buat macam mana, tak ada rezeki. Tak ada rezeki Malaysia. Macam Tesla dia orang akan cakap apa tau, seperti yang diumumkan oleh seorang yang suka bakar filter tu kan. Dia cakap dah tak ada rezeki Malaysia nak dapat Tesla. Nak buat macam mana? Hanya dapat showroom saja. Itu namanya rezeki Allah. Kau rasa? Nampak tak dia punya tahap ilmu agama tu mengalahkan orang duduk pondok 15 tahun. Itu sebab dia berguru kepada Zul Yahya. Zul Yahya tu dah terang-terang otak dia tak apa nak center. Kita kena sokong, kita kena terima dan reda Anwar Ibrahim sekarang ni Perdana Menteri. Saya tahu ramai yang kecewa, tetapi itu hakikat khadak dan khadar yang telah ditentukan. Cakap dia ni kalau duduk depan-depan tu dah kena lempang dah, ingat. Betul lah. Macam Kisha rasa macam dia duduk menetap dekat pondok tu 15 tahun tu. Dia punya ceramah. Tapi time dia meludah, time dia maki Harmon Pans, dia tak ingat pula tu apa? Khadak dan khadar. Tak ingat pula tu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya saya. Ada information tak sebab yang beras yang hilang di Kedah tu? Sebenarnya dah tangkap tapi tak tahu siapa. Bang jangan cerita bab beras bang. Saya dah kecewa. Hari ni abang tahu saya beli beras berapa bang? Mana resit lah. Saya beli 52.8 posin. Terima kasih. 44 kot. Ni bukan, ni resit lain ni. Total apa ni? 860 benda ni. Awak beli brand apa? Saya beli Faiza kan hijau tu. Cat masjid 44. 44. Dan kalau nak cerita pasal beras kat Kedah ni, Sanusi dah lapor lama dah. Tapi pada waktu tu menteri yang jawab, tidak ada kartel, tidak ada sembunyi beras apa semua. Lepas tu bila mereka jumpa, mereka salahkan Sanusi pula. Itu jadi masalah tu. Jadi kegagalan kerajaan dia orang ni, masalah kerajaan Madani ni, dia tak mau terima dia punya kelemahan dia. Dia kerja nak put blame dekat orang lain. Orang ni salah, orang ni salah, semua orang salah lah. Dia seorang yang betul. Sama juga Apik lah. Bila tu sebenarnya patut dia announce siapa yang ditangkap. Tak ada announce pun nama pun tak ada Yelah sebab dia nak main propaganda tu. Dia nak lekatkan kata beras tu melibatkan MB Kedah. Sama juga dengan apa yang airline tu, My Airline ke? My Airline pun sama juga. Dia nak kaitkan dengan ni. Tapi nasib baiklah Sinar minta maaf. Okey, sebenarnya My Airlines tu dia nak mengcover apa yang telah terjadi semalam daripada pagi 476 alih-alih petang dah jadi 477. Dia nak cover benda tu saja. Terus jadi cerita My Airline.
Dan kenapa pula Tan Sri bersangkut paut pula? Semua Tan Sri. Okey, saya ada Tan Sri. Okey, saya ada satu soalan lah kepada Puan Sophie sebab saya heran kenapa member dia ni hilang 5 hari dekat Twitter, tak ada dekat live, tak ada 5 hari dah tak live dah. Bagaimana Kau punya sahabat kau Puan Sophie? Filter ke? Filter. Saya tadi petang tadi saja saya nak tengok dia punya cakap tengah sedih. Payment tak dapat untuk bulan ni, lambat. Biasa payment awal bulan. Ni dah berapa hari bulan. Payment lambat. Malam ni dia ada live. Siap announce malam ni ada live. Sekejap kau tengok ni bukti baru aku tahu aku boleh tunjuk bukti. Apa dia? Kau tengok dia betapa goyangnya. Dia cakap dekat live dia kata sila buktikan kata dia block aku Dia goyang baik. Kau tengok. Kalau buka pakai laptop pun boleh nampak. You have been blocked by the host. Kau nampak? Dia orang cakap aku tak berani berdebat dengan dia. Apa benda tak berani? Kena block dengan host Dialah block aku. Filter Cik Annie. Ni. Rupanya kalau kau buka kat laptop pun keluar. Nampak? Macam ni lah pesan dekat yang 700 orang kan, yang kalau ada geng-geng kesayangan Mak Badar. Lepas tu dia orang cakap dah lepas tu block orang, lepas tu ugu-ugu cabar-cabar. Kalau berani semua lah dia masuk kat live saya. Kalau berani semua dia masuk. Kepala Toya, kau block aku. Tak, dia block dekat room dia. Tak apa, dia masuk room sini. Room sini tak block dia. Sekejap nak screenshot, nak bagi kat geng-geng Twitter. Bukti. Aku kena bagi dekat seorang tu, yang perempuan tu kat Twitter tu. Nama apa? Sarah. Sarah tu padu saya. Yang kes story tu, yang kes lawyer tu kata apa, LOD tu apa cerita? LOD apa? Apa Saman tu apa cerita pasal Mak Wadah tu? Tak boleh cerita dalam live. Takkan benda tu nak cerita dalam live, kan nanti susah pula. Tunggulah. Maknanya benda tu ongoing Ongoing. Sabar. Okey, dia orang tengah mengisu sekarang ni. Tan Sri Muhyiddin mohon pasport, bawa keluarga cuti ke UK. Pendakwaan ke atas Tan Sri pun cacat. Kau tak dapat buktikan pun duit ada masuk dalam akaun dia. So kenapa kau nak sekat kebebasan diri dia? Perlembagaan Persekutuan Anwar Ibrahim lebih tinggi daripada perlembagaan ke perlembagaan lebih tinggi daripada Anwar? Perlembagaan Persekutuan menyebut di bawah perkara yang kelima bahawa tidak ada seseorang pun rakyat Malaysia boleh dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Tidak ada seseorang pun yang boleh dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Salah. Tidak ada seseorang pun yang boleh dilucutkan nyawanya ataupun kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Itu ayat betul dia. So perlembagaan bagi tahu kau tak boleh lucut nyawa orang itu ataupun kebebasan diri orang tu kecuali mengikut kepada undang-undang. Jadi sekarang ini kes pertama Tan Sri memang pendakwaan cacat. Tidak ada satu sen pun yang masuk dalam akaun dia. Macam mana dia boleh kena tuduh rasuah? Okey. Asal Puan Sophie jadi ni pula? Adakah dia bercita-cita menjadi pasu bunga malam ni? Semua bercita-cita. Dia tengah baca something kot. Okey. Lepas tu dia cakap kenapa tiba-tiba stok ratik beras lepas SPRM jumpa 5 kilang sorok beras di Kedah. So apa yang dia nak masukkan di sini? Kenapa dia delete post dia dengan menuduh Tan Sri dengan menuduh Yang Amat Muhammad Menteri Besar Kedah sembunyi berat? Satu je jawapan dia, sebab dia tak cut. Dia tak cut. Tak adalah. Okey, kenapa tuduhan Tan Sri tak dapat
dinyatakan dengan betulnya, dengan sahihnya, yang 47 kes boleh pula kau bagi dia punya pasport. Yang tengah masih dalam perbicaraan tu, pasport dah bagi balik dekat tuan. Belum prima facie. Okey, lepas tu dia orang dia orang bangga kan, Menteri Serbu Bilik Sangkar Burung ni dia post lah, bermakna menteri buat kerja. Okey, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan apa kebodohan kerajaan hari ni. Saya nak bagi tahu dekat kondo saya ni kan, saya nak bagi tahu lah, tapi saya tak boleh bagi tahu lah kat mana. Ada kan yang duduk dalam bilik-bilik sewa. Kenapa benda ni berlaku? Disebabkan oleh pendapatan mereka yang sangat kecil, yang menyebabkan mereka terpaksa sewa bilik dalam sewa rumah. Dan saya sendiri, tak payah banyak, duduk kat Putrajaya masa saya jadi pegawai di kementerian, saya sewa bilik. Sebab apa saya sewa bilik ni? Disebabkan oleh kita berkongsi sewa rumah tu, kita sewa bilik, disebabkan saya tak bawa keluarga. Bila saya tak bawa keluarga, saya nak buat apa sewa rumah? Dekat Kedah saya sewa rumah, dan bila saya kerja dekat Putrajaya, saya nak sewa rumah lagi. So saya nak kena sewa 2 biji rumah. So ada 2 situasi. Satu situasi dia tak ada duit untuk dia sewa. Satu situasi yang satu lagi adalah dia PJJ. So ini bukan kerja menteri, ini kerja bodoh yang dipanggil, yang dibuat oleh menteri. Menteri Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ni kena buat kerja apa? Dia kena buat kerja apa? Dia kena memastikan supaya banyak PPR yang dibina. Ni kerja-kerja penguatkuasaan, ni kerja penguatkuasa, bukan kerja menteri. So kerana nak tiru Indonesia ada seorang menteri kesihatan. Menteri kesihatan dia ni rajin melawat hospital. Dulu viral, tapi sampai sekarang ni dia duk buat benda yang sama. Dia melawat hospital untuk memastikan supaya staf di hospital tu membuat kerja yang baik, yang memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dia. Sebab dia melibatkan hospital. Bukannya dia pergi masuk dalam penguatkuasaan, pergi embus tengok rumah apa semua sekali ni. No. Jadi menteri ni nak cari publicity, nak buat benda yang sama macam Indonesia buat lah. So bila Indonesia buat itu, dia pun nak ikutlah penguatkuasa, PMBU sana, PMBU sini, PMBU sana. Tapi kita tanya soalan kepada dengan komen, satu soalan ya. Kenapa PPR kenapa PPR dibina tiga-tiga di Perak melibatkan menteri besar, menteri KPKT dan juga Perdana Menteri? Diluluskan peruntukan tahun 2023 untuk membina 3 PPR. Satu bina di Teluk Intan dalam Parlimen Menteri Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Satu dibina di Tambun dalam Parlimen Perdana Menteri. Satu lagi dibina di Menteri Besar punya Dun. Adakah projek PPR ni untuk Menteri Besar, Perdana Menteri dan juga Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan? PPR ni orang yang duduk di KL, yang duduk di Pulau Pinang, yang duduk di JB, kos rumah mereka tinggi di Melaka. Jadi kena cari rumah yang kos tinggi, yang sewa mahal untuk kita bina PPR, bukan bina tempat yang rumah harga dia murah. Kalau PPR tu, kalau harga rumah di situ below 100,000, lepas tu hampir buat PPR kat situ untuk apa? Ni di KL ni rumah yang 500,000, yang million above, kat sinilah kena buat PPR. Yes, agree, setuju. Tapi kan, Syafiq, komen kat bawah, siapa suruh tak mampu? Macam dia mampu sangat je. Mampu apa? Tak, dia cakap, kenapa, siapa suruh tak mampu dengan harga 500k? Saya tak kata saya tak mampu. Hang tahu lah aku duduk mana. Masalah anak nak apa? I'm not talking about me. Saya tak kata tentang saya. Saya kata orang lain, orang yang susah, yang tak mampu di luar sana. Macam mana? Ya, betul. Sama juga macam kita bercakap soal beras. Kita mencari beras murah. Tak semestinya kita makan beras yang murah. Kami hanya tolong bercakap pada orang lain. Okey, aku cerita satu tapi aku minta tak dengar Sebelah rumah aku ni dah ada apa sekejap. Abang Diniz sekejap. Abang Diniz sekejap. Saya nak cerita. Okey. Cerita aku ni mesti ada yang duduk kat sini mesti teriak. Jiran sebelah rumah saya ni, tak jauh jiran sebelah rumah saya ni, saya slowkan suara takut dia dengar lagi dia terasa. Ada seorang ibu tunggal, anak kecil. Duduk anak dia masih lagi tadika. Dia sewa bilik tau sebelah rumah saya ni. Duduk dengan siapa tau?
Bilik tu ada Cina, ada India. Dalam rumah tu, satu bilik ada Cina sewa, dia kerja technician. Satu lagi bilik India sewa, satu lagi bilik perempuan Melayu ni sewa. Perempuan Melayu anak kecil. Tiap-tiap pagi saya jumpa dia, saya tengok. Dan mula-mula saya ingat dia ni adalah call girl apa semua. Sebab saya pelik lah, pasal apa dia masuk rumah India, rumah Cina. Tapi bila saya duk teliti tengok, saya risik-risik tanya jiran yang depan, uncle apa semua ni, sebab keliling rumah saya ni Cina. Saya tanya uncle ni apa semua, uncle ni beritahu bahawa itu rumah owner dia sudah buat sewa bilik. Itu perempuan dia sewa bilik sana. Sebab dia dengan husband dia sudah pisah, jadi dia angkat itu sewa bilik duduk sana. Sebab sini selamat, dia punya husband tak boleh pergi ganggu dia apa semua. Sebelah ni ya, sebelah rumah ni, sebelah dinding rumah saya ya. Nak tahu tu, punya susah ibu tunggal. Jadi Han nak kata apa? Siapa suruh dia ni? Sebab dia tak mampu nak bayar. Bodoh mangkuk air dia mana ni. Okey, teruskan. Nak bagi Daniel cakap, nanti saya sambung. Tak maaf je, Pak. Saya nak jelas satu yang tanya. Ada yang pegawai tertinggi, kan? Pegawai tertinggi, dia tak beli rumah. Dia sewa rumah tokek. Ada seorang, bukan dia memajak 10 tahun. Dia memajak banglo yang mewah dan besar. Tapi tu gaji besar tu. Oh ya, tak terima gaji tapi ada duit pajak je lah. Apa nama ni, cakap kau mana boleh percaya. Han tak percaya tak apa, Allah SWT tahu benda tu betul. Aku boleh bersumpah lah dia duduk ada sebelah rumah aku. Tapi saya tak mau viralkan. Sebab apa, saya pernah tanya dia. Dia kata memang dia duduk kat sini sebab dia nak dapatkan keselamatan. Yang satu lagi sebab dekat, dia nak pergi kerja senang. So dia duduk dekat situ lah. Saya pernah tanya dia. Dia kata memang tradisi di KL, kalau kata sewa bilik, dia tidak ada bilik yang untuk perempuan saja. Susahlah cari. Ada. Tapi yang jauh lah, transportation yang jauh. Macam yang dekat dengan pengangkutan awam ni, macam kondo apa semua ni, dia memang mix. Malah masa saya duduk di Putrajaya dulu pun, Han tak percaya Han boleh pergi dekat Mudah. Dekat Mudah ada sewa bilik tapi campur semua. Laki perempuan semua duduk sekali. Ada benda ni wujud di Kuala Lumpur. Ada. Walanun ni kan, dia sebenarnya dia tak pernah meletakkan kedudukan orang lain. Tak pernah letak diri dia pada kedudukan orang lain. Contoh sebagaimana kita duduk cakap pasal beras mahal apa semua, pasal kenaikan beras sampai RM10. Lepas tu kita duduk cakap beras tempatan yang harga murah tu tak ada. Kita orang bukan nak adab cakap benda tu sebab kita orang nak makan pun. Bukan nak berbangga sangat, tapi sejujurnya kita orang tak makan pun, tapi kita orang nak fikir periuk nasi orang lain yang tak mampu ni. Yang tak mampu nak, kalau family besar yang tak mampu nak tanggung hari-hari anak makan minum ni. Yang guys pagi makan pagi, guys petang makan petang ni. Tu yang kita orang nak bercakap kan. Saya dah tak tahan, saya kena cakap ni. Kisha dah cakap saya dah tak tahan ni, Tuan Sophie. Saya kena cakap ni. Gapo? Hina kau. Hina kau kalau nak makan semua ni. Hina. Aizu lempang tak gila. Kata parti berita rakyat. Hina kau. Salah kau. Ini menderita kau ni. Berasa Aizu. Aizu mencuba, nampak Aizu. Okay, teruskan. Try hard lah, try hard. Tapi tak apalah, ada orang tu gelak, okey lah tu. Kalau ni Syafiq Gelak lah member berlawak kan. Saya sebenarnya saya sedih daripada pagi lagi tadi. Sebab apa tu? Macam mana tak sedih. 478 tak sedih lagi ke? Every day naik kot. Every day. Tak pernah lagi seumur hidup kejadian seperti ini. Paling-paling. Kalau dia orang kata saya sepatutnya saya tak perlu marah kepada Anwar. Sebab apa? Sebab kalau ringgit jatuh, yang untungnya akulah yang untung sebab saya punya pendapatan dalam US.
Saya dalam pendapatan saya dalam US. Kan? So kalau ringgit jatuh lagi untunglah saya. Tapi sebab apa? Sebab kita tengok kepada permasalahan yang ditanggung oleh orang ramai dan juga harga barang-barang yang akan naik. Kan? Jadi kalau anak papa cakap ada kepentingan untuk cakap, saya rasa saya tak ada kepentingan sebab saya lagi suka. Saya lagi suka kalau ringgit jatuh sebab pendapatan saya dekat dalam US. Betul? Sebenarnya kan sejujur-jujurnya kan, kita dalam kotak ni boleh dikatakan sebab kita kenal antara satu sama lain, kita tak ada masalah pun dari segi nak beli barang. Kita tak adalah tahap sengkit lagi dalam bahasa kasarnya. Tapi disebabkan kita fikir periuk nasi orang lain, masa saya cakap tadi, fikir orang-orang lain, fikir orang makcik-makcik yang kat kampung tu. Kalau kita tak bercakap, siapa nak bercakap? Dia nak bercakap. Bila makcik dengan pakcik yang nak bercakap? Dengan harga macam saya pernah kenal dengan makcik yang tenung beras tu, macam nak terburai kampik beras tu, nak memikirkan nak beli ke tak. Tu sebab saya berusaha apa yang mampu saya boleh buat semampu saya. Okey, teruskan yang lain. Saya kena akui yang saya memang tak mampu dan saya terkesan. Asal Puan Sofi diam ya? Dia dah memboikot live saya. Nanti Ikram masuk nanti. Asal Akisha ni kejap jatuh. Tengah vacuum sekejap. Aduh, dia buat rajin pula dah hari Minggu. Esok pagi kan boleh vacuum. Ini mesti laki dia. Dah, bukan. Suami dia sound. Kau ni 24 jam dekat TikTok. Kau tengok ni dah berabuk-rabuk dah bilik. Setuju. Aduh. Itu pasal laki dia sound dia. Isteri tau. Jangan tahu aku sambil lipat baju. Kau tahu lah sambil masak. Tak ni Aizu, dia cerita kat kita macam kita ni baru kenal media sosial malam ni. Nah, itulah. So dia macam kita baru buat live malam ni. So sebelum ni kita tak pernah buat live dan kita tak tahu bahawa bila kau buat live, duduk atas kursi kan, lepas tu depan kau telefon stand, kau tiba-tiba boleh serika baju. Orang tak nampak pun kau serika sebenarnya. Kan? Kau cerita pula. Tapi kita orang yang tak buka sekarang ni memang kerja kita orang. Sampai lipat baju, tutup macam alat. Esok saya kena kerja. Esok saya kerja tau. Kena kerja. Aduh. Mantap lah Syafiq. Macam ini buat. Nak ikut lah tu. Nak ikut boleh lah. Tapi masalahnya kan, kenapa saya sentiasa jatuh ke dasar bumi ni? Itulah. Esok ada persidangan bahagian Ampang dengan Bangi. Kau nak ikut? Tapi nak ikut 10.30 pagi kena datang rumah aku lah. I'm free lah esok. Aku kena ambil masa untuk fikirkan ni. Melihat jadual-jadual daku. Aku cakap dengan Datuk, saya nak pergi pukul 2 ni, nak jumpa dengan Tun. Pukul 2 kena pergi Bangi. Saya punya bahagian. Nasib baik Bangi, lepas tu kita lari pergi kat Tun je. Pagi Ampang. Pagi Ampang, pukul 10.30. Datuk Isa. Ada orang tanya, Tun ada value lagi ke? Bagi aku, bila aku dengar ucapan Tun Mahathir tadi, value dia sangat dahsyat lah berbanding dengan Perdana Menteri korang ni. Sebab Tun tadi, ucapan dia tu dahsyat tau. Dia boleh kata apa tau? Saya melihat bahawa Hamas ini dia punya strategi peperangan dia telah pun berkembang, yang mana Iron Dome dia sebut tu lah, yang Israel punya pertahanan tu boleh bocor dia kata. Dan dia kata dan hari ni Israel merasakan bagaimana kehilangan beribu nyawa sebagaimana Palestin rasa kehilangan beribu nyawa. 1,400 orang Israel meninggal dunia. Kau bayangkan mantan Perdana Menteri cakap yang tu. Kalau Israel punya presiden dengar, agak-agak Anwar Ibrahim Maghani cakap yang tu.
Toya Mak Amin lah. Kan dia kata pergi ke apa ni untuk pergi bincang tentang negara Palestin. Kan lepas tu si mak bedak pergi update dekat Twitter dia, pergi untuk hubungan apa diplomatik, yang mana satu betul tak tahulah, dapat pelaburan 600 juta lah kononnya. Kan Anwar baca skrip ya. Abah Sakau dah keluar statement ke belum? Bahasa hebah statement Tan Sri yang mengecam kepada Israel. Kan kalau kau pergi dekat FB Tan Sri bandingkan dengan Anwar Ibrahim, aku rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin kecam Israel paling banyak berbanding dengan kau punya Anwar Ibrahim bro. Kan kau boleh pergi Muhyiddin Yassin. Masalahnya korang ni tak pernah baca. Tu masalah dia tu. Kau cuma baca Anwar Ibrahim je. Tapi perasan tak masa dengan KJ keluar sekejap kan dekat sana, tengok yang orang Palestin cakap dah kena kencing, orang Palestin pun kena kencing. Himpunan pun dia turun. Orang Palestin kena kencing tu. Imran Islam apa nama dia? Ya betul. Dia cakap terang-terang. Sebelum cakap macam-macam, sebelum jadi PM, dah jadi PM, satu benda pun tak buat. Okey lah. Kalau tak ada apa lagi kita punya topik, jam pun dah menunjukkan pada pukul 11.20. Saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kepada sesiapa yang share. Assalamualaikum.